Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahu ilahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima u'liqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil mukarrabin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Uzbiyadi qalat silati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihu fid-din wa alihu ta'wil wa may yazakkar wa ilal ulil albab. Rabbana zidna ilman nafi'a wa zidna fahman nabiyyin wal ilhamna malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita sama-sama lagi dalam sesi perkongsian atau penceritaan biografi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini insya-Allah pada bab yang ke-14, khutbah terakhir ketika Haji Wada'. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Arafah melalui Mina dan tinggal di Mina sehingga terbitnya matahari pada 9 Zulhijjah. Maknanya satu malam lah. Dia nak pergi ke Arafah, dia kena lalu Mina. Dengan dia naik apa? Dia naik unta je. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik unta, berangkatlah baginda pergi ke Arafah. Pada hari Arafah yang dipanggil wukuf, wukuf di Arafah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah umum di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang berkumpul untuk wukuf. Berikut adalah teks khutbah baginda ketika Haji Wada'. Kita tengok. Wahai manusia, dengarkanlah apa yang hendak aku katakan ini. Mungkin inilah tahun terakhirku dan tidak akan berjumpa dengan kalian semua di sini untuk selama-lamanya. Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kamu adalah suci bagi kamu. Tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun. Seperti hari dan bulan yang suci di negeri kamu ini. Ketahuilah segala bentuk kelakuan dan tindakan bebas orang jahiliah tidak boleh berlaku lagi. Tindakan menuntut bela atas kematian seseorang sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliah itu juga tidak boleh berlaku lagi. Tindakan pembalasan jahiliah yang ku maksudkan ialah tindakan pembalasan ke atas kematian Ibnu Rabi'ah bin Al-Harits. Riba jahiliah tidak boleh berlaku lagi di dalam Islam. Dan riba yang ku maksudkan tidak berlaku ialah riba seperti riba Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu menuntut bunga yang dihutang oleh orang-orang yang berhutang. Sesungguhnya segala jenis riba tidak boleh berlaku lagi. Wahai manusia, di negeri kamu ini syaitan sudah putus asa sama sekali untuk dapat disembah lagi. Akan tetapi dia masih menginginkan selain dari itu. Dia akan merasa puas bila kamu melakukan perbuatan yang serendah-rendah perbuatan, iaitu maksiat. Kerana itu, hendaklah kamu sentiasa berhati-hati dan jaga baik-baik agama kamu. Hai manusia, sesungguhnya menangguhkan berlakunya bulan suci akan menambah besar kekufuran.
dengan itulah orang-orang kafir menjadi sesat. Pada tahun yang sama mereka melanggar dan pada tahun lain mereka sucikan untuk disesuaikan dengan hitungan yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sesungguhnya zaman berganti zaman seperti berlakunya masa Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun mempunyai 12 bulan. 4 bulan antaranya adalah bulan-bulan suci iaitu 3 bulan berturut-turut Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rejab. Antara bulan Jamadil Akhir dan Syakban. Takutlah Allah dalam memperlakukan kaum wanita kerana kamu mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kamu dengan nama Allah. Sesungguhnya kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu dan mereka mempunyai hak ke atas kamu juga. Hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memberi masuk sesiapa pun orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu. Jika mereka melakukan kesalahan, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sedangkan hak mereka ke atas kamu ialah seharusnya mereka diberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Maka perhatikanlah apa yang kukatakan ini, wahai manusia. Sesungguhnya aku telah sampaikan. Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu. Jika kamu berpegang teguh, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wahai manusia, dengarkanlah dan taatilah sekalipun kamu diperintahkan atau disuruh seorang hamba sahaya dari Habsyah yang berhidung pesek selama mana ia menjalankan peringkat kitabullah kepada kamu. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba kamu. Berilah mereka makanan apa yang kamu makan dan berikanlah mereka pakaian dari jenis pakaian yang sama dengan apa yang kamu pakai. Jika mereka melakukan kesalahan yang tidak boleh kamu maafkan, maka kau juallah hamba-hamba Allah itu dan janganlah kamu menyeksa mereka. Wahai manusia, dengarkanlah apa yang kukatakan dan perhatikanlah. Kamu tahu bahawa setiap orang Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Dan semua kaum Muslimin adalah bersaudara. Seseorang pun tidak dibenarkan mengambil hak dari saudaranya kecuali yang telah diberikan kepadanya dengan senang hati. Kerana itu, janganlah kamu menzalimi diri sendiri. Ya Allah, sudah ku sampaikan. Kamu akan menemui Allah, maka janganlah kamu kembali sesudahku menjadi sesat, sebahagian kamu memukul tengkuk sebahagian yang lain. Hendaklah orang-orang yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Mungkin sebahagian mereka yang menerima kabar lebih memahami daripada orang yang mendengar. Kamu akan ditanya mengenai aku, maka apakah yang akan kamu hendak jawabkan? Mereka semua menjawab, kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah dan memberi nasihat. Kemudian seraya menunjukkan ke arah langit dengan jari telunjuk. Nabi SAW, Ya Allah, saksikanlah. Maka inilah antara kutubah terakhir ketika mana Nabi berada di Arafah. Nabi Muhammad SAW terus tinggal di Arafah hingga matahari terbenam. Pada ketika terbenamnya matahari, Nabi SAW berserta rombongannya mula berangkat ke Muzdalifah. Seraya memberi isyarat dengan tangan kanannya, lalu baginda bersabda, wahai manusia, harap bertenang. Kemudian baginda membuat jamak takhir solat maghrib dan isyak di Muzdalifah. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW bermalam di Muzdalifah sebelum terbit matahari. Baginda berangkat ke Mina. Lalu melontar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kecil seraya bertakbir dalam setiap lontaran. Setelah selesai, baginda pergi ke tempat penyembelihan lalu menyembelih 63 binatang sembelihan. Kemudian baginda menyerahkan kepada Ali untuk menyembelih bakinya hingga genap 100 ekor binatang sembelihan itu. Selepas itu, baginda naik kenderaannya dan berangkat ke Kaabah, lalu mengerjakan solat zuhur di Mekah. Kemudian baginda menziarahi Bani Abdul Muttalib yang sedang mengambil air Zam-Zam lalu berkata,
Timbalah wahai Bani Abu Muttalib. Kalaulah tidak kerana orang-orang tersebut bersama kamu, nescaya aku menimba bersama kamu. Kemudian beliau memberikan setimba air kepada Rasulullah SAW dan baginda meminta izin untuk minum. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Itu antara perjalanan-perjalanan bagaimanakah baginda Nabi kita ketika haji wada'. Haji, dia melakukan haji ketika wukuf dan menyebabkan ataupun melakukan selamat tinggal. Orang kata. Kemudian wasiat-wasiat Rasulullah SAW untuk kaum wanita. Ini baguslah untuk kita, kebanyakan kita ni terdiri daripada golongan wanita. Yang pertama, Zaid berkata, pada hari Aidil-Adha atau Aidilfitri, Rasulullah SAW pergi ke masjid. Di pertengah jalan, baginda melalui sekumpulan wanita lalu bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku, kaum kalianlah yang paling banyak menghuni neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Maka Rasulullah mengajar kita kaum wanita ini agar banyakkan bersedekah. Maka untuk panggilan-panggilan umrah pada bulan 12, antara salah satu amalan yang kita perlu buat bermulanya hari esok ataupun hari ini, perbanyakkanlah sedekah. Tak kira jumlahnya berapa, tetapi keluarkanlah sedekah itu. Mereka bertanya, kenapa? Lalu baginda menjawab, kerana kalian sering mengutuk dan menolak persetubuhan. Aku tidak melihat kekurangan akal dan agama yang dapat menghapuskan kecerdasan seorang lelaki yang cermat daripada seorang di kalangan kalian. Mereka bertanya lagi, apakah kekurangan agama dan akal kami? Jawab Rasulullah, bukankah kesaksian seorang wanita itu nilainya hanya separuh daripada kesaksian seorang lelaki? Maka mereka mengiyakan. Rasulullah bersabda, itulah antara kekurangan akal wanita. Bukankah ketika wanita sedang haid, dia tidak boleh solat dan berpuasa? Menunjukkan akan kekurangan akal dan juga agama berbanding dengan kaum lelaki. Maka mereka mengiyakan. Rasulullah bersabda, itulah di antara kekurangan agama wanita. Maka di sini Rasulullah mengingatkan kita supaya banyakkan sedekah, elakkan mengumpat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, takutlah kamu akan segala perbuatan dosa kecil. Sesungguhnya untuk perbuatan ini dapat tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil pun Rasulullah ingatkan kepada Aisyah agar kita tinggalkan. Kemudian Aisyah radhiyallahu berkata, wahai Aisyah, Rasulullah pernah cakap pada dia, bertakwalah kepada Allah dan bersifat lemah lembut. Lemah lembut itu tidak lain adalah perhiasan dan jangan dilepaskan sedikit pun kerana tidak lain akan berlaku melainkan keburukan. Maka bersifat lemah lembut ni di antara kita kaum wanita ataupun di antara kita dengan ahli keluarga ataupun dengan pasangan. Bagi dengan lelaki ajnabi, kita digalakkan untuk mengeraskan sikit suara kita agar tidak adalah lenggang-lengguknya. Kemudian daripada Ummul Al-A'la berkata bahawa Rasulullah SAW telah menjengukku ketika aku sedang menderita sakit. Rasulullah bersabda, bergembiralah wahai Ummu Al-A'la, sesungguhnya dengan sakitnya orang Muslim itu akan menghilangkan kesalahan dosanya seperti api yang menghilangkan karat emas dan perak. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang isteri meninggalkan tempat tidur suaminya, para malaikat akan melaknatnya sehingga pagi. Ini termasuk apabila kita ni melakukan solat sunat tahajud ataupun qiyamul lail. Seharusnya minta izin. Selalunya kadang-kadang kita nak pergi qiyamul lail, kita minta izin. Dan insya-Allah suami kita akan izinkan nak buat perkara baik kan. Dia selalu akan bagilah, jaranglah dia tak bagi. Bermaksud di sini adalah meninggalkan dengan sengaja. Percaya qada dan qadar serta hindari berbicara masalah ghaib. Aisyah menceritakan bahawa Rasulullah telah diundang untuk solat jenazah anak kecil daripada golongan orang Ansar. Maka beliau berkata kepada baginda, untungnya anak ini ya Rasulullah kerana kematiannya ibarat seekor burung di antara berburung syurga. Dia belum pernah berbuat keburukan, malah tidak mengenal satu keburukan.
Jawab Rasulullah, atau bukankah selain itu? Dia katakan. Sambung baginda lagi, Aisyah, sesungguhnya Allah ciptakan syurga kepada sekumpulan penghuni yang mereka ciptakan untuknya. Sementara mereka berada dalam tulang rusuk ayahnya, dan Allah ciptakan neraka kepada sekumpulan penghuni yang mereka diciptakan untuk menghuni di dalamnya. Sementara mereka juga berada di dalam tulang rusuk ayahnya. Maknanya kita minta pada Allah agar yang pertama kita ini yakin kepada qada dan qadar. Jangan banyak cerita perkara-perkara yang gaib lah. Maksudnya. Jangan menjadi orang yang keji. Iaitu, wahai Abu Qasim, kamu harus mati. Rasulullah membalas, kamu pun harus mati. Dia kata kan. Apabila seorang kaum Yahudi, dia berjumpa dengan Rasulullah. Maka Aisyah radhiyallahu mendengar celaan itu lalu membalas, kalian harus mati lagi hina. Aisyah ni marah lah. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, jangan kamu menjadi manusia yang paling keji. Aisyah menyoal balik, bukankah Tuan dengar apa yang mereka katakan itu? Lalu baginda menjawab, bukankah telah aku membalas perbuatan mereka dengan perkataanku? Maksud dia dekat sini jangan melampau-lampau. Maknanya setakat itu saja. Kemudian Umi Atikah meriwayatkan terdapat seorang wanita yang berkhatan bersunat di Madinah. Lalu Rasulullah berkata, janganlah kamu mencelanya. Sesungguhnya yang demikian itu menguntungkan bagi wanita yang mengenangkan ataupun dan menyenangkan hati suami. Menurut Imam Nawawi, amalan berkhatan bagi wanita adalah wajib. Macam kita kan, masa kecil-kecil kan, kita ada amalan-amalan sunat bagi kaum wanita. Kalau lelaki ni dah besar-besar baru dia sunat. Tapi selalunya perempuan waktu baby-baby lagi dah sunat. Memohon perlindungan daripada Allah daripada bulan. Wahai Aisyah, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatan saat ini. Sesungguhnya ini adalah malam yang gelap gelita. Membawa maksud daripada malam. Waktu malam mintalah pada Allah akan pertolongan. Tu dia kata bukan minta tolongan bulan tu. Pada waktu malam. Permohonan ini tidak terikat kepada gelapnya malam. Apabila tiada bulan, bintang tetapi setiap malam. Maksudnya pada malam hari. Bukan minta doa kita pada bulan. Tidak. Maka kemudian Sauban meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mana-mana isteri yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan, maka haram baginya bau syurga. Aisyah berkata, ketika turunnya ayat yang bermaksud, dan berilah peringatan kepada kerabat kamu yang terdekat. Rasulullah berdiri di atas Bukit Safa. Wahai Fatimah Muhammad, Safiyah Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib, aku tidak memiliki sesuatu apapun daripada Allah untukmu. Maka mintalah daripada hartaku dari apa yang kamu kehendaki. Maksudnya di sini jangan bangga dengan keturunan-keturunan kita. Maksudnya sampai Rasulullah ini dia beri pesanan kepada anaknya. Jangan bangga. Walaupun pada keturunannya nasab-nasab yang baik. Sebab itu kadang-kadang para alim ulama dia menyorokkan nasab mereka. Bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk diceritakan. Bukan untuk dipamerkan. Saya ni nasab sekian bersekian. Saya ini keturunan syarifah. Saya keturunan macam-macam. Bukan untuk dibanggakan. Sebab Nabi pernah pesan. Maka Aisyah meriwayatkan bahawa dia telah mengiringi pengantin perempuan ke majlis pengantin lelaki dari kalangan golongan Ansar. Rasulullah berpesan, Aisyah, adakah hiburan yang menyertai dirimu itu sesungguhnya orang-orang Ansar mengagumi akan hiburan. Maksudnya dekat sini menjelaskan keharusan menyediakan hiburan sekadar yang dibenarkan dalam majlis perkahwinan. Ini macam kepada kaum-kaum wanita. Okay, kita tengok 10 wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah, wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya. Pasti Allah akan menetapkan kebaikan baginya daripada setiap biji gandum, melenyapkan keburukan dan meninggikan darjat wanita itu. Dia bagi pesanan kepada Fatimah. Fatimah ni buat apa? Dia memberi makan kepada anak-anaknya. Sebab Fatimah ni dia pernah jumpa kepada ayahnya. Dia kata, ya Rasulullah, aku perlukan seorang pembantu. Sebab aku macam dah penat banyak buat kerja kan. Tapi Rasulullah tak bagi. Yang Rasulullah berikan pada Fatimah adalah sekeping doa. Kemudian
Rasulullah pernah pesan juga pada Fatimah, ya Fatimah, wanita yang berpeluh ketika mengisar tepung untuk suami dan anak-anaknya. Nescaya Allah menjadikan dirinya dengan neraka 7 tabir pemisah. Maksudnya seorang wanita yang bertungkus lumus dalam menyediakan makanan ataupun dalam membesarkan anak-anak dalam rumah tangga. Yang kita penat, Rasulullah kata apa? Allah akan menjadikan neraka ni ada pemisahan. Begitulah. Ya, Fatimah, dia adalah seorang yang meminyakkan rambut anak-anaknya, lalu menyikat dan mencuci pakaiannya. Melainkan Allah akan menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi 1,000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1,000 orang yang telanjang. Maknanya ini daripada syariat seorang wanita menjaga anak-anak, cuci pakaian. Ini antara bagaimanakah yang dikatakan fadilat-fadilat dalam kita menguruskan rumah tangga. Kemudian, tiadalah wanita yang tidak diberikan bantuan kepada jirannya melainkan Allah akan menghalangnya dari meminum telaga Kausar pada hari kiamat. Rasulullah pesan kepada Fatimah, wahai Fatimah, ketika jiran kau memerlukan bantuan, pergi tolong. Jangan kau tak tolong sebab nanti Allah tidak akan izinkan engkau meminum air daripada telaga Al-Kausar. Kemudian yang lebih utama daripada segala keutamaan di atasnya adalah keredaan suami ke atas isteri. Andai suami tidak reda kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ini pesanan daripada Rasulullah kepada anaknya. Ketahuilah, wahai Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Apabila wanita mengandung, maka malaikat memohon keampunan baginya dan Allah menetapkan baginya setiap hari 1,000 kebaikan serta menghilangkan 1,000 keburukan. Ini berita gembira kepada wanita-wanita hamil. Kalau yang tak hamil tu mungkin dia bercadang nak hamil. Inilah berita gembira. Maka setiap hari Allah akan menetapkan baginya 1,000 kebaikan dan menghilangkan 1,000 keburukan. Ketika wanita merasa sakit untuk melahirkan, Allah menetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang di jalan Allah. Jika dia melahirkan kandungannya, maka bersihlah dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Lepas dia beranak, ibarat bersih daripada segala dosa. Bila meninggal ketika melahirkan, maka dia tidak akan membawa sebarang dosa walau sedikit pun. Di dalam kubur akan mendapat taman-taman indah yang merupakan sebahagian daripada taman syurga dan Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 1,000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan 1,000 malaikat memohon keampunan baginya hingga hari kiamat. Inilah orang kata pahala-pahala, fadilat-fadilat yang Allah bagi kepada mereka yang mengandungkan anak. Siapa yang rasa nak bercadang untuk mengandung, ini baguslah dijadikan motivasi. InsyaAllah. Ataupun yang sedang mengandung, yang mungkin dalam keadaan perit, jerih, kadang-kadang kita rasa sangat stres. Ini adalah satu berita gembira. Tidaklah seorang wanita melayani suaminya sehari semalam dengan rasa senang serta ikhlas, melainkan Allah mengampunkan dosanya serta memakaikan pakaian padanya di hari kiamat berupa pakaian serba hijau dan menetapkan baginya setiap rambut pada tubuhnya 1,000 kebaikan. Allah memberikan kepadanya pahala 100 kali beribadah haji dan umrah. Tidaklah seorang wanita yang tersenyum di hadapan suami, melainkan Allah memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Tidaklah wanita yang membentengkan alas tidur untuk suami dengan rasa senang hati, melainkan para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya dan Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tidaklah wanita yang meminyakkan kepala suaminya dan menyikatkannya. Ini kalau Aisyah dia buatlah kepada baginda Nabi. Kalau kita, wallahu alam bisawab, adakah buat ke ataupun tidak buat, kan? Meminyakkan janggut dan memotong misai serta memotong kuku, melainkan Allah memberikan minuman yang didatangkan dari sungai-sungai syurga. Allah mempermudahkan sakaratul maut baginya serta kuburnya menjadi sebahagian daripada taman-taman syurga. Allah membebaskannya daripada seksa neraka serta dapat melintas titian sirat dengan selamat. Itu antara bagaimana Rasulullah tinggalkan wasiat kepada anaknya, iaitu Fatimah Az-Zahra. Ada juga dia tinggalkan kepada Saidina Ali. Pertama dia kata, wahai Ali, takutlah engkau daripada memasuki tempat mandi tanpa memakai kain separas pinggang. Bahawasanya barang siapa memasuki tempat mandi tanpa kain separas pinggang, maka dia akan mendapat laknat.
Eh. Janganlah engkau memakan cincin pada jari telunjuk dan tengah. Sesungguhnya itu adalah apa yang dilakukan oleh kaum Lut. Jari kelingking, jari ni, yang sini telunjuk ataupun tengah. Dua ni kan, bagi kaum lelaki, itu yang dilakukan oleh kaum Lut. Wahai Ali, sesungguhnya Allah mengagumi hamba-Nya yang melafazkan istighfar. Rabbi firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hai malaikatku, sesungguhnya hamba-Ku ini mengetahui bahawa tiada yang mengampunkan dosa melainkan engkau. Hai malaikatku, jadikanlah saksi bahawasanya aku telah mengampunkan dia. Wahai Ali, bagi ahli ibadah itu ada 3 tanda, iaitu pertama, apakah dia? Mengawasi dirinya. Dia sentiasa mengawasi dirinya. Yang kedua, dia sentiasa menghisap akan dirinya. Yang ketiga, dia sentiasa memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi ahli ibadah. Rasulullah pernah pesan kepada Ali. Pertama, banyaklah kita mengawasi diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Banyak menghisap diri kita. Tanya ya Allah, ya Tuhan kami. Kita bermunajat pada Allah. Sesungguhnya engkau lebih mengetahui akan dosa-dosaku, ya Allah. Sekiranya kau bentangkan di hadapanku apa yang tercatat di belah kiriku, ya Allah. Aku sendiri tidak sanggup untuk melihatnya, hatta untuk membacanya, ya Allah. Banyaklah kita memuhasabah diri kita. Banyaklah kita, ada kata ulama, hisaplah hari kematian kita sebelum kita dihisap. Bila kita kadang-kadang bermunajat, berdoa kepada Allah tu, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah. Bagi orang mukmin ada 3 tanda, iaitu tidak terpaut hatinya pada harta benda dunia. Bagi orang mukmin ada 3 tanda. Pertama, tidak tertaut langsung pada hatinya pada benda dunia, harta benda dunia. Maknanya kadang-kadang kata seorang guru ataupun kata ustaz-ustaz kita lah kan, kita nak tengok keadaan kita ataupun keadaan orang sekeliling kita. Yang pertama kita tengok apa yang suka dia cerita. Kalau dia banyak cerita tentang dunia, dia tu ahli dunia. Dia banyak cerita tentang projek dan tender, dia adalah tentang ahli dunia. Tetapi orang yang hatinya telah terlekat pada akhirat, dia akan menceritakan tentang akhirat, tentang membuatkan kebaikan. Apa lagi kita nak buat? Apa lagi yang perlu kita buat? Cukupkah? Macam-macam. Maka kita boleh, kita tak payah nak tengok orang, kita tengok diri kita. Apa yang sering kita bincangkan? Apa yang sering kita ucapkan? Apa yang sering kita bualkan? Tidak terkiralah dalam percakapan mulut ataupun dalam percakapan dalam media sosial. Kita boleh tengok lah. Lepas ni mungkin ada masa sikit kita tengok posting-posting kita. Kita tengok, ya Allah, apa yang kita cerita ni? Apa yang kita duk cakap? Untuk apa? Untuk meletakkan kita kepada peringkat seterusnya sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah ni kerja dia apa? Mengawasi diri dia. Ya Allah, banyak rupanya aku duk cerita tentang makan ni rupanya kan. Cerita makan kat tempat tu, makan tempat ni. Contoh. Kan? Ataupun menghisap dirinya. Ya Allah, banyaknya aku. Kita tengok keadaan diri kita. Kedua, tidak terpesona dengan pujuk rayu. Pujuk rayu yang bagaimana? Pujuk rayu terhadap dunia. Tidak terpesona langsung. Alah, jomlah. Kan? Ini kalau awak join ni, insyaAllah lah kan. Testlah dulu. Tidak terpedaya. Tidak termakan. Benci terhadap perbualan dan perkataan sia-sia. Bila cakap bila perkara sia-sia, dia angkat-angkat punggung, dia akan belah. Kadang-kadang kita rasa ngantuk. Kadang-kadang kita rasa macam Allah, sikit-sikit tu bolehlah, tapi tak adalah nak berceritakan tentang banyak-banyak benda. Kadang-kadang cerita pasal bawang pun nak dekat setengah jam. Cerita pasal kurangnya stok telur pun nak dekat 2 jam. Cerita pasal telur. Ni telur ni kurang ni kat Malaysia ni. Ada tu kat Perak, lepas tu dah macam-macam. Benda tu perkara sia-sia. Allah tidak suka. Wahai orang yang alim, ada 3 tanda. Jujur dalam berkata-kata. Kemudian menjauhi segala yang haram, akhirnya dia akan merendah diri. Ini adalah orang yang aliman. Aliman ni kadang-kadang kita tengok orang alim ni adalah orang yang ada ilmu. Ada orang yang ada ilmu tetapi kadang-kadang dia tidak merendah diri, dia meninggi diri. Kita harap moga-moga kita ni belajar ini akhirnya menundukkan diri kita. Makin belajar makin tak tahu. Makin belajar makin kita rasa ya Allah banyak benda aku tak tahu ya Allah. Sampai kita rasa rindu akan
majlis ilmu. Sebab kita tahu dalam majlis ilmu tu ada barakahnya. Kita rindu akan mendengarkan majlis ilmu. Bagi kedua-dua belah pihak, baik yang menyampai ataupun yang mendengar. Orang yang menyampai pun sama juga. Lama tak bagi kuliah ni, kena bagi kuliah kan. Tak boleh. Kan? Orang yang mendengar pula, lama sangat dah ni tak dengar kuliah, kena dengar lah ni. Maksudnya begitu. Tetapi bila kita ada ilmu, jangan membiarkan ilmu itu menjadi pundak kita. Untuk kita jadikan ianya sebagai satu kesalahan, mencari kesalahan orang lain. Oh, itu salah, ini salah. Ataupun kita memperagakan ilmu kita. Oh, saya belajar kitab sekian bin sekian, awak pun belajar kitab ni. Contoh, kita tak nak macam tu. Ataupun memperagakan guru-guru kita. Oh, awak belajar dengan ustaz ni, saya belajar dengan ustaz atas tu. Guru kepada ustaz tu, tu guru saya lah. Maksudnya kita tak nak. Sebab apa? Kesan orang aliman ini akhirnya dia akan merendah diri. Ini adalah kemuncak. Bukan untuk membangga-bangga. Moga-moga Allah peliharalah ilmu kita. Bagi orang jujur itu ada 3 tanda. Pertama, dia jadi apa? Dia merahsiakan akan ibadahnya. Bukan dia nak cerita. Rahsiakan akan ibadahnya. Mula-mula mungkin dia akan cerita untuk jadikan motivasi. Kadang-kadang ada orang tu dia rajin, dia terlebih rajin sehingga dia update akan aktiviti kehidupan dia. Bangun 3 pagi, bangun solat, bla bla bla. Daripada pukul 3 pagi tu sampai pukul 10 malam tu dia duk update setiap itinerary dia. Itu bagi orang yang kurang jujur sikit. Bukan saya cakap, dalam buku ni cakap. Kedua, dia merahsiakan sedekah ni. Bagaimana kita nak rahsiakan sedekah kita ni? Dengan memperbanyakkan sedekah. Sampai kita terlupa berapa banyak dah kita sedekah. Tidak terungkit-ungkit lagi. Ini dalam konteks merahsiakan sedekah. Bukan maksudnya bila kita bagi tu, ini atas nama saya. Kecuali apabila kita mempunyai hajat. Contoh kita sedekah. Dengan sedekah ini juga boleh menyembuhkan segala penyakit. Dengan sedekah juga boleh membuka segala jalan. Contohnya kita ada hajat. Kita kena nak lah. Contoh nak letak nama arwah mak ayah kita. Tidak salah. Bagi orang yang melihat, janganlah kata, wah itu nak bangga. Tidak. Itu hubungan dia dengan Allah. Kalau kita dah boleh perbanyakkan sedekah dengan menutup segala sedekah kita, Alhamdulillah. Dan akhirnya merahsiakan ujian yang menimpanya. Ini yang paling susah. Kita bila ada ujian je, tak tertahan nak cerita. Maksudnya kan? Kemudian kita tengok, bagi orang yang bertakwa ada 3 tanda. Apakah yang dikatakan takwa? Takwa ini adalah dia ikut apa yang Allah suruh, dia akan tinggalkan apa yang Allah larang. Pertama, dia takut berdusta dan keji. Akhirnya menjauhi kejahatan. Memohon yang halal kerana takut dalam keharaman. Kemudian, wahai Ali. Ini Rasulullah pesan kepada Ali. Peliharalah diri engkau daripada mengumpat dan mengadu domba. Bahawasanya orang yang berbuat demikian diwajibkan ke atasnya sesaan kubur dan menjadi penghalang kepadanya di pintu syurga. Allahu Akbar. Ini kita minta ampun dengan Allah lah. Kadang-kadang kita ni terlepas cakap juga. Mengadu domba juga. Ya Allah, moga-moga Allah ampunkanlah segala dosa kita. Sebab apa? Dia boleh menjadi penghalang untuk kita di pintu syurga. Kemudian, janganlah engkau bercita-cita rezeki untuk hari esok. Bahawasanya Allah mendatangkan rezeki engkau setiap hari. Sebab itu Rasulullah dia pernah buat apa tau? Dia pernah buat satu lukisan kepada para sahabat. Dia ambil satu kayu, dia lukis satu. Kemudian Rasulullah ambil lagi. Dia buat lukisan yang kedua. Satu lagi, dia letak garisan tu yang jauh sikit. Kemudian dicerita pada para sahabat. Bahawa yang dekat ini dengan garisan yang pertama ini, macam ni ni garisan ni pertama, di garisan yang kedua yang Rasulullah letak. Ini adalah dirimu, ini adalah kematianmu. Satu garisan lagi Rasulullah letak jauh sikit daripada yang garisan kedua tadi. Garisan ketiga. Kemudian ini dirimu, ini adalah garisan yang ketiga, agak jauh. Maka yang jauh itu adalah angan-angan. Kita ni banyak angan-angan. Kita ni banyak perancangan. Contohnya, umur baru 30-an, tapi dah fikir tentang perancangan umur 63 tahun. Nanti saya umur 63.
Sedangkan yang dekat itu adalah kematian. Maka banyaklah kita mengingati kematian. Bersiap sedialah dengan kematian. Tetapi tidak salah kita melakar akan sesuatu di hadapan. Tapi jangan berlebihan. Okey. Kemudian janganlah engkau melayani rasa marah. Apabila timbul rasa marah, duduklah engkau dan fikirkan mengenai kekuasaan dan kesabaran Allah ke atasnya. Sesungguhnya periksalah. Ha, sebab ada para sahabat ni dia pernah jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang kau nak bagi tarbiyah pada aku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah kata apa? Kau kawal marah dan baran kau. Lagi ya Rasulullah, dia kata. 3 kali Rasulullah ulang. Kau kawal marah dan baran kau. Sebab Rasulullah tahu. Dan yang kali ketiga, dia tanya, lagi ya Rasulullah, kau kawal marah dan baran kau. Maka kita ni kena banyaklah melatih diri untuk menahan sabar dan menahan sabar tu sekian, menahan marah. Kan kadang-kadang ada je perkara yang berlaku depan kita nak bagi kita marah. Banyaklah kita beristighfar. Lepas tu kita banyakkan berdiam. Diam ni. Walaupun diam tu menyakitkan, rasa macam nak menjawab. Tapi itulah yang lebih diajar oleh baginda Nabi kita kepada kita. Kemudian wahai Ali, apa yang kau benci pada diri engkau, maka engkau benci juga pada diri saudara engkau, dan apa yang kau kasih pada diri engkau, maka engkau kasihkan juga pada saudara engkau. Hendaklah engkau berlaku adil dalam setiap hukuman. Maka dengan demikian engkau dikasihi oleh seluruh isi langit dan bumi. Maknanya tidak ada kompromi. Elokkan perhubungan antara masyarakat, jiran sekampung dan antara ahli rumah engkau, hidupkanlah mereka sekalian. Dengan apa? Persahabatan dan kekeluargaan. Nescaya diletakkan darjat tinggi bagi engkau. Maka dalam persahabatan dan kekeluargaan ni kan, pengikatan dia ini, darjatnya tinggi. Rasulullah cakap. Bila kita dapat sahabat yang baik, kita ikatlah sahabat kita agar menjadi sahabat yang sentiasa baik. Bila kita dah jumpa sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah, maka kita genggamlah tangannya walaupun kita kena tahan dengan sabar. Sebab orang yang dah dekat dengan Allah ni, dia tak ada part cerita lain dah. Dia hanya akan cerita pasal Allah. Dia tak akan ajar kita pergi tempat lain dah, melainkan pada majlis-majlis Allah je. Kita kena banyak sabar. Banyaklah. Maka kena bersabar. Kemudian Rasulullah pesan, peliharalah pesanan dan wasiatku, insya-Allah engkau akan mendapat kemenangan dan pelepasan. Banyak Rasulullah pesankan kepada kita sebenarnya. Pesanan demi pesanan kepada kita khususnya. Cuma kadang-kadang tak mampu buat je kita ni. Kadang-kadang kita ini tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Itulah maksudnya, sentiasa mencari ilmu. Sentiasa kita merendahkan diri. Sebab itu bila kita duduk di hadapan guru kita, banyakkanlah tunduk daripada meninggi. Sebab bila kita tunduk tu, ilmu itu akan masuk. Sebab tu kadang-kadang kita tengok para alim ulama ataupun para asatizah ini, bila dia jumpa dia tok guru kita, tok guru dia buat apa? Dia tunduk dia macam ni. Dia kan tidur. Dia tunduk supaya masuk. Ini dia panggil Ruhul Kudus kita untuk masuk. Maka bukalah dengan pembukaan, selawat-selawat pembukaan, selawat Al-Fatih. Tutuplah dengan salawat juga. Banyakkan bersalawat kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah bagi yang bersama-sama untuk kita panggil untuk bulan 12 ini bersama-sama dengan saya dalam kita punya umrah. Dah bermulanya beberapa guideline amalan yang perlu kita buat sebelum kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci Mekah. Maka berapa guideline yang kita akan pandu bersama-sama. Sebab apa? Kita akan bersama-sama dekat sana selama 14 hari. Kita takut Allah akan uji kita. Maka di sinilah bermulanya latihan demi latihan. Dah nak masuk bulan 11 ni, dah tak ada main-main dah. InsyaAllah 2 minggu sebelum keberangkatan kita ke tanah suci Mekah, kita minta pada Allah agar persiapan dari segi mental dan fizikal. Kedua-duanya. Kalau dari segi fizikal, kita tahu kita ini lemah dalam berjalan, carilah suplemen apa-apa. Contohnya kan, Alhamdulillah saya ada konsult satu stokin kan. Bagus. Sebab selalu saya akan sakit kaki. Saya ada perjalanan darah bahagian kaki. Alhamdulillah sangat bagus.
Maka kita buat persiapan sebab kita tahu akan diri kita. Persiapan dari segi mana? Persiapan dari segi rohaniah. Kan kita nak pergi bertemu dengan Allah. Mungkin ramai dah pergi banyak kali. Tetapi kita nak kalau boleh pergi kali ini biar betul-betul pergi dengan hati yang ikhlas. Kita pergi bukan kerana kita nak suka-suka. Sebab banyak akan kita lakukan. Tambah-tambah kita pergi bersama dengan para-para sahabat kita. Sahabat masa di Malaysia lagi. Kita tak nak nanti di sana Allah akan uji kita. Maka di situlah kita akan buat persiapan. Banyakkan istighfar. Banyakkan solat sunat taubat. Banyakkan kita jaga lisan kita, latih diri kita, banyakkan berselawat. Beberapa amalan insya-Allah nanti yang bersama dengan saya, nanti Kak Faizah akan update untuk masuk dekat dalam grup. 2 minggu sebelum keberangkatan kita pergi itu, insya-Allah kita akan solat tasbih bersama-sama. Macam mana nak solat tasbih bersama-sama? Mungkin secara fizikal ataupun secara online kita akan buat. Bagi mereka yang tidak dapat bersama, contohnya Ustazah, kita orang tak dapat pergi bersama tapi kita orang nak ikut juga, pun boleh, nanti boleh PM saya. Saya akan masukkan, kita akan buat satu grup khas. Saya tak akan masukkan dekat dalam grup-grup yang ada sebab saya tak nak mengganggu bagi mereka yang lain. Bagi yang benar-benar serius, kita akan masukkan. Supaya kita ini dapat sama-sama. Dapatlah ambil barokah-barokah sikit-sikit, insya-Allah. Sebab inilah antara persediaan. Sebab kita pergi kat sana, kita akan pergi kat sana membawa sekeping hati yang rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rindu kepada baginda Nabi kita. Sebab kali ini pergi memang cabarannya terlalu banyak. Terlalu banyak. Kita hanya minta pada Allah agar Allah berikan kepada kita satu keajaiban. Tu je kita minta pada Allah. Cabaran demi cabaran Allah akan bagi setiap hari. Sebab Allah nak kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak persiapkan diri. Siapa yang nak join dengan bersama-sama dengan kami, boleh PM saya. Apa amalan dia Ustazah? InsyaAllah. Kita bersama-sama. Sebab kalau seorang-seorang pun tak guna juga. Memang saya tahu ibadah itu perlu disorok. Tetapi kita kena tahu. Kita kena tahu bahawa dengan amalan yang kita buat tu, sebab tu saya buat close group. Kita tak buat big group. Saya tak masuk akan AR. Sebab apa? Sebab bila big group tu dia orang akan tak nampak hala tuju gitu. Contoh selawat tafrijah. Kenapa kita buat? Kenapa kita buat selawat tafrijah itu? Daripada sebanyak-banyak sampai hari ini turun kepada 5. Sebab nak mengajar. Dengan adanya tanda itu membuatkan kita sentiasa berada dalam keadaan ingat berselawat kepada baginda Nabi kita SAW. Ajaklah anak-anak kita, ahli keluarga kita, menantu kita, klik kita, ajak masuk kat dalam grup tu. Ajak mereka berselawat. Ajak sikit-sikit. Kemudian kita buat, tengok macam mana. Sebab kita boleh je buat seorang-seorang. Tapi kan best bila buat secara berjemaah. Ada sedikit kekuatan. InsyaAllah pada 2 minggu sebelum berangkatnya, kita akan bersama-sama. Saya akan pandu dari segi munajat demi munajat. Moga-moga pemergian kita kali ini, kalau nak ikutkan harapan satu je, pergi tak nak balik lah. Pergi tak nak kembali kalau ikutkan. Tapi kita tak tahu. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Allah yang pengatur segalanya. Andai kata tumpas di separuh jalan, kita minta pada Allah masukkan rasa redha dalam hati kita. Bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, cerita tentang biografi baginda Nabi. Kita tahu tentang baginda Nabi berdakwah. Kita tahu cinta ni dah semakin membuak-buak dah ni. Dengan tambahnya, dengan banyaknya maulid, banyaknya ceramah-ceramah. Ya Allah, tak tahan dah rasa hati ni macam nak pecah cinta kepada Nabi. Tak tahan dah hati ni, rasa macam ada yang berkesempatan berjumpa dengan orang-orang alim ulama lagilah tak tahu. Sabuk pasal Nabi memang meruntun hati dia. Maka kita minta pada Allah, ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Hari lahir masya-Allah. Itulah yang tidak terkata. Dan insya-Allah pada hari Ahad ini kita akan ada sesi solat tasbih, tetapi cuba buat di Subang. Saya cuba deal untuk buat di Kuala Lumpur. Nanti insya-Allah moga-moga Datin Mona akan bagi kita satu date yang sangat baik untuk kita buat di Kuala Lumpur bagi orang KL yang tidak dapat hadir. Macam Puan Radiah berada di Negeri Sembilan, nanti bolehlah set di Negeri Sembilan, insya-Allah saya sampai. Insya-Allah. Buatlah kat mana-mana pun, kemudian kita akan hadir. Ini antara bagaimana. Boleh Negeri Sembilan insya-Allah. InsyaAllah. Maka insya-Allah kita akan buat. Bukan kerana kita bagus pun, tetapi nak habiskan sisa-sisa umur je pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah
InsyaAllah dalam lebih kurang 2-3 kali saja kuliah online kita, maka akan berakhirlah biografi baginda Nabi. Sebab ni dah sampai kepada wasiat Nabi yang terakhir dah ni. InsyaAllah nanti kita akan masuk yang terbaru adalah hari kewafatan baginda Nabi SAW. Di situlah sedihnya tak terkata bila kita tahu tentang kisah pemergian Nabi tu. Siapa yang cerita pada Nabi dia akan rasalah betapa ya Allah, tak tertahan rasanya. Andai kata Nabi itu ada bersama dengan kita, tak tahulah nak cakap bagaimana gembiranya. Sebab tu kita kata, ya Allah, Tuhan kami, andai kami dapat tatap wajahmu ya Rasulullah, kamilah insan yang paling gembira ya Rasulullah. Andai kami dapat peluk tubuh badanmu ya Rasulullah, kamilah insan yang paling bertuah ya Rasulullah. Itu je lah yang kita minta. Sebab syurga itu milik Allah, kuncinya di tangan baginda Rasulullah SAW. Moga-moga Allah memberkahi pertemuan kita di malam ini dan setiap malam yang kita berkumpul. Moga-moga melahirkan rasa cinta. Sebab tu saya panggil bedtime story. Saya cuba setiap malam, kalau tak ada musyakah yang lain, saya akan cuba buat setiap malam. Supaya lepas ni mungkin ada yang di atas katil, kan terus tidur. Mana tahu terus bermimpi-mimpi dengan baginda Rasulullah. Wallahu alam. Itu memang satu barakah lah, insyaAllah. Saya minta pada Allah gunakan kepada kita mimpi yang benar. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Dari segi impak sedar secara tidak sedar itu hanya Allah yang mampu membalas. Saya tak mampu nak balas. Saya minta pada Allah agar Allah kabulkan segala hajat kepada semua, insyaAllah. Nanti insyaAllah kita akan come back lagi dengan aktiviti yang akan kita bawa. Cuma saya ada sempat ziarah satu madrasah buluh. Saya tak pasti antara kita nak pergi bulan 11, bulan 12 memang tak lah kan. Bulan 12 ataupun lepas balik umrah, ataupun kita nak buat bulan 1, satu madrasah buluh ni. Cuma kat situ ada ustaz dan bestnya dekat situ ada seorang ustazah yang akan ajar tentang suluk. Jarang ni ustazah ajar suluk ni, selalu lelaki. Rupanya isterinya itu mengajar suluk. Saya sangat teruja lah dengan cerita itu. Saya insyaAllah nanti kita tengoklah deal macam mana. Cuma kalau kita pergi itu di Langat, di Sungai Congkak, kita akan duduk di, kita mungkinlah kalau nak kita set nanti duduk di 2 tempat. Kita ambil 2 homestay, insyaAllah. Kemudian kita masak-masak sendiri. Kita minta ustaz untuk lead kita dari segi solat tahajudnya, sebab ada budak-budak tahfiz juga kat situ. Di samping kita boleh membantu tahfiz tersebut. Saya tanya ustaz tu, ustaz, mana nombor akaun nak bantu tahfiz ni? Apa jawapan ustaz tu? Ustaz tu cakap, tak ada. Tetapi Allah akan cukupkan. Banyaklah rahsia. Saya sempatlah berbual dengan ustaz tu kan. Dari segi makrifatnya memang sangat-sangat tinggi lah. Dan Alhamdulillah, wife-nya pakai niqab. Dia mengajar yang dipanggil taklim mat surat. Saya pun tak faham taklim mat surat. The best part cerita yang ustaz ni cerita, ada satu ketika yang berlaku banjir di Shah Alam tu, kan berlaku banjir di Langat. Langat ni tenggelam habis ni. Satu yang kita boleh ceritanya adalah rumah ustaz ni tak dinaiki air langsung. Rumah jiran depan ni, rumah jiran sebelah, sampai jiran dia kata, ustaz, rumah ustaz memang naik air. Ustaz ni masa tu berada di KL. Tak dapat stranded dekat KL, tak dapat balik. Dia kata Langat ni sampai jambatan tu roboh lah, dia cerita. Tapi Masya Allah, dengan dia kata berkat buat majlis taklim di rumah je, isteri dia akan buat majlis taklim dekat rumah, berkat itulah dia punya rumah tak dinaiki air. Masya Allah, so wonderful lah. Memang ustaz tu cerita. So saya memang sangat teruja nak jumpa isteri ni. Saya sangat teruja nak, sebab hari tu tak sempat jumpa isteri je kan. InsyaAllah lah nanti saya ingat saya akan bawa semua lah. Siapa yang nak berkesempatan, dekat tepi tu ada sungai. Ada sungai, bolehlah bakar-bakar sikit kan. Setiap pukul 4:30 pagi, ustaz akan boleh. Kak Faizah nak buat majlis taklim, boleh. Okey. Setiap pukul 4:30 pagi, ustaz ni akan berkiam mulai bersama dengan anak-anak madrasah. Saya ingat kita boleh slot lah untuk join dia orang. InsyaAllah nanti kita bincang. Antara kita nak pergi bulan 11 atau kita nak pergi bulan 12 hujung.
ataupun awal tahun. Wallahu alam. Nanti kita akan bincang baliklah, tengok macam mana. Mungkin 2 hari 1 malam kita dapat pergi. Untuk apa? Kita pergi itu nak pam rohani. Itu paling mudah untuk pam kerohanian. Bila kita masuk majlis dia bersama anak tahfiz, saya memang tak berkesempatan hari itu jumpa isterinya iaitu ustazah. Saya nak tahu juga rahsia ustazah ni sebab dia mengajar karkun. Karkun ni macam tablik orang perempuan pakai niqab. Saya dengar cerita macam mana ustaz ni nak pinang isterinya je pun dia ada cerita. Best sangat cerita dia. Dia nak pinang isteri dia kan, sampai kan dia minta tolong pada guru dia. Sebab seorang isteri dia ni adalah orang yang kuat hikmat kepada guru dia. Dia tanya pada guru dia macam mana anak murid dia ni. Dia kata kalau nak kata hikmat seorang isteri dia ketika berkhidmat dengan guru dia, dia kata apa? Ibarat macam meja dia ni, meja guru dia tu, memang tip-top dia servis. Itu rahsia hikmat. Saya rasa Kak Faizah ada boleh cerita tentang bagaimana rahsia dia berkhidmat dengan guru. Dia ada dapat yang dipanggil miracle. Kena banyak berkhidmat ni sebenarnya. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama, nanti saya akan jumpa, insyaAllah saya akan jumpa Kak Faizah lebih kurang sehari 2 lagi dengan geng-geng Subang, insyaAllah nanti kita bincang balik. Kalau kita nak pump energy sebelum umrah, memang bagus. Kita nak dapatkan apa, mesti dia akan ada amalan yang dia akan bagi pada kita, insyaAllah. Tapi yang saya sangat teruja tu pasal rumah dia tak masuk air. Memang rasa dia kata semua ni masuk air. Ada beberapa tempat. Nanti insyaAllah ustaz tu mungkin akan lebih cerita lebih lanjut. Madrasah Buluh dia panggil. Dia pun buat daripada buluh. Tempat tu tak adalah havoc sangat. Tempat tu dah lama macam tak. Kan PKP kan. Kita boleh bantulah. Dia panggil Damai Al-Kahfi. Nama tempat dia. General election semua ada. Semua ada ni. Election semua ada dia ni. InsyaAllah. Damai Al-Kahfi. Nanti kita boleh set lah untuk anak-anak kita. Di mana mereka akan buat tadabbur Al-Kahfi bersama dengan anak-anak. Dah lama dah kita orang tak buat sesi bersama anak-anak. Nanti insyaAllah ada peluang kita ajak semua ni. Tidak terkecuali. Kita akan buat insyaAllah. Nanti saya akan plan apa-apa saya akan update untuk lebih lanjut. Pastilah ada bayaran untuk kita bayar chaletnya, untuk kita beberapa urusan-urusannya. InsyaAllah ada bayaran tapi tak ada sampai beratus. Untuk seorang tu saya tak cecah lah sampai beratus. Pertama untuk chalet, untuk penginap, pergi sendiri lah. Kalau nak sewa bas ni, kos lagi apa semua kan. Kalau tak saya bas pun susah pun nak masuk. Sebab dia macam mendalam sikit. Tapi memang sangat-sangat damai. Tepi tu sungai, maju je lah sungai, Masya Allah. Lepas tu, malam-malam, start petang kita kan geng-geng masak ramai kan. Barbecue lah, kipas lah kat situ. Pam jiwa kerohanian. Betul. Saya memang nak part tu lah. Saya rasa saya bercadang untuk buat sebelum kita berangkat pergi. Kita nak benda tu, energi tu. Sebab kita ni lemah kan. Mana tahu dengan beberapa amalan ustaz boleh bagi, ustazah boleh bagi. InsyaAllah boleh jadikan kekuatan buat diri kita. InsyaAllah nanti apa-apa saya akan update semula. Sekadar itu saja buat malam ni. Saya mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang datang daripada saya sendiri. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama nanti. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. InsyaAllah esok pagi kita akan ada Yasin pagi. InsyaAllah nanti saya akan Yasin jam 9 Ustazah. Ya, insyaAllah. Okey, jemaah kita ada kat sini Ustazah. Terima Baik. kasih. Sama-sama. Jemaah kita yang akan ke umrah ada di sini, Mimi, Mazlin. Okey, masya-Allah, masya-Allah. Ada. Ni jemaah kita Ustazah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jumpa besok pagi insyaAllah Yasin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.
Ya Ain, bye. Assalamualaikum. Sahabat Sila semua. Assalamualaikum semua sahabat. Alhamdulillah. Bye.